Jadi itu kefahaman cara ringkas tentang bab qada dan qadar ni uraian panjang. Satu-satu bab tu panjang. Tapi nak bagi tahu kata kita kena faham sebab kita Islam. Oh, saya bukan ustaz. Nanti saya tanya ustaz Google. Kan tanya Google, type dia semua keluar. Mesej kat ustaz, ustaz lambat jawab. Ustaz tu pun manusia juga kan. Ada masa dia boleh jawab, ada masa dia tengah bawa kereta, tengah makan, tengah rehat ke tengah buat apa. Kenapa lambat sangat ustaz jawab? Saya nak jawapan ni. Itu kesian banyak ustaz-ustaz. Bukan senang. Jadi kita kena faham. Nak tak nak kita kena faham. Tak kira siapa pun kita, background apa pun kita kena faham. Ini asas Islam. Kita dah lama Islam. Kita nak jaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita nak jaga keluarga kita, diri kita, keluarga kita daripada api neraka. Dengan apa? Dengan Islam lah. Dengan agama. Bagilah dia belajar apa sekalipun, buatlah kerja apa sekalipun, tapi agama jangan tinggal. Kita biasa telefon tanya anak, Alung, dah makan ke belum? Biasa kita tanya kalau yang duduk jauh. Duit cukup duit. Kalau yang belajar kita tanya macam mana belajar. Yang kerja kita tanya kerja macam mana. Sihat? Itu soalan formal kita tanya. Tapi jarang kita tanya dah solat ke belum? Quran dah baca? Dengan kawan-kawan kamu keluar tu mereka macam mana? Buku apa yang kamu baca? Ikon, idola siapa yang kamu gemari? Sebab inilah yang akan mempengaruhi dia, tuan-tuan. Tak kira lah yang dalam negeri ke luar negara ke, jauh ke dekat, yang nak menjaga dia ialah iman. Bukan bodyguard, bukan CCTV, bukan handphone dalam GPS, tak. Iman. Jadi kita nak pasakkan iman. Dia bukan makan masa sehari sejam. Dia perlu daripada kecil biar dia faham kenapa di Islam, kenapa kena berada dalam Islam, kenapa kena tutup aurat, sampai ke besar. Jadi masa dia tak terlambat tu. Yang terlambat tu kalau nyawa sampai ke hidung, tu dah terlambat tu. Nak taubat time tu pun nak belajar tak sempat dah. Sekarang ni boleh bernampas kan? Ni boleh. Sorok boleh makan. Kalau makan boleh, belajar boleh lah. Tak ada, kita belum terbaring lagi atas katil, lumpur ke, sebelah badan kita tak boleh bangun, tak. Kita boleh bergerak, jalan, sembang-sembang, kedai kopi kan. Belajar kena ada masa. Sebelum akhir sekali. Sebelum akhir. Supaya orang dengar akhir tu dia segar balik kan. Aku ada, aku sedar tu ustaz tu ceramah, ustaz tu nak cerita yang terakhir. Okey dah tu. Biasa orang kata kalau kita cerita bab agama pada kawan-kawan kita ke siapa-siapa sekali, dia akan cakap jangan sibuk. Kubur kau, kubur kau, kubur aku, kubur aku, kubur kita asing-asing. Bagi tahu dekat dia memang kubur asing-asing. Dan kita pun tak boleh dah mati besok, tak boleh dah nak ceramah pesan pada, tak boleh. Tapi masih hidup bila kita nak bagi pesanan nanti dalam kubur. Andai kata kita mati, kita pun tak nak duduk kubur sebelah dia. Nanti bising. Dia menjerit meraung kerana diseksa, datang pasukan ular kala jengking, ganggu kita dalam kubur. Itulah yang buruk sikit lah. Dia tambah. Dekat dunia ni kita nak pesan, kita nak bagi tahu ada orang tak pernah solat. Ajak. Bila ustaz dia nak solat? Tak tahu, Allahu'alam, tapi ajak. Ada masa-masa kita upgrade sikit dakwah. Tuan-tuan mudahlah, masing-masing cara masing-masing. Tapi kita nak ajak dia pergi solat. Sebab masih hidup kita boleh pesan, dah mati tak boleh lah. Dia kita lah. Ada amalan dia selamat, tak cukup amalan dia kena. Jadi memang kena pesan. Selagi namanya kita hidup manusia, kita bermasyarakat Islam itu berjamaah. Kita sembahyang dalam Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami minta pertolongan.
Semayang seorang ke ramai ke serta iyyaka na'budu. Kita tak tukar kalau semayang berseorangan iyyaka a'budu. Kita guna dhamir alif, kata ganti nama alif menunjukkan saya, aku. Kita tetap menyebut iyyaka na'budu. Di sana kita berjemaah. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita tak boleh kata jaga diri kita seorang-seorang, saya tak nak kacau orang lain. Tak, kita bukan kacau, kita bagi pesanan. Sebab itu yang Nabi buat, sahabat buat, kita kena buat. Bukan kita nak jaga keluarga kita, orang lain tak apa, dia saya. Saya dah solat, keluarga saya je tutup aurat, boleh baca Quran, pergi umrah, pergi haji, okey dah tu. Tak cukup lagi, belum okey lagi. Banyak benda lain kerja Islam yang kita tinggalkan, yang kita kena buat. Bukan terpikul atas bahu ustaz ke ustazah ke ulama ke pertubuhan ke organisasi ke, tidak. Semua kita. Sebab hari ini fahaman-fahaman ini telah menyerap masuk dalam masyarakat kita yang sampai tahap parah. Parah sebenarnya. Ni hujung minggu kalau anak-anak datang, cucu balik rumah, cuba tak panggil tanya. Jangan tanya sekolah belajar macam mana, suka nak buat apa, sekolah kelas. Tak, tu biasa. Tanya, kenal tak Allah? Faham tak tentang Islam? Payah ustaz soalan tu. Tak, kita yang buat jadi payah. Cuba tanya dia, siapa main bola menang malam tadi? Kan Manchester menang. Minat kan? Tahu dalam mesej je dah, tak tengok. Kalau tengok mahu tak pelajar, mahu tak datang. Sebab kita dedahkan kepada dia. Tengok orang main bola, siapa player dia, kasut jenis hampa, asal negara mana, kita dedahkan pada dia, maka dia tahu. Walaupun dia budak kecil. Tapi tentang agama kita kata dia budak-budak lagi ustaz, tak apa, dia tak mau main sedikit. Tak apa, biarlah dia main, biar. Kita biar tuan. Sampai ke besar kita biar. Dah besar je sibuk ustaz, tak sempat. Tak apa, biar. Daripada kecil lah kita nak tanamkan supaya dia minat, dia rasa suka, dia rasa sayang dengan Islam. Cuba tanya tu, balik ni tanya, kenal tak Allah? Nabi itu siapa? Tanya lebih kurang soalan yang mudah-mudah, basic. Cuba tengok dia boleh jawab kita. Daripada kita tanya siapa menang World Cup baru ni, siapa menang World Cup 4 tahun lepas, dia tahu. Sebab kita dedahkan, kita biarkan begitu. Siapa menang AF yang kedua, dia ingat. Siapa pengetua, mentor yang pertama, dia tahu semua. Siapa menang Mahathir Awad, semua dia tahu. Sebab kita biarkan dia tengok. Agama, kesian ustaz, budak-budak kecil ngantuk, kesian, bagi dia tidur. Yang tengok bola pukul 2, pukul 3 pagi tak ngantuk. Sebab dia minat ustaz main bola. Tuan-tuan, budak kecil keluar beranak perut, ada dia kata saya minat main bola. Tak, kita yang memberi galakan, kita yang beri ruang pada dia. Kalau kita bagi dia agama lah dia minat tu. Saya pun minat main bola. Tapi saya ingat kecil-kecil dulu, beranak-beranak tak adalah ada kasut bola. Tapi kita main bola, main juga. Agama jangan tinggal. Kena ada masa belajar, kena ada masa menuntut ilmu, kena faham. Kita hanya bertanya. Kita tanya sesuatu perkara tentang Islam, agama, itu tidak menjamin kita memahami keseluruhan. Kita tanya cara nak buat rumah, cara nak buat bilik, bukan rumah, bilik pada tingkat yang kedua, satu bilik je kita tanya. Macam mana nak buat bilik tu? Kemudian engineer ke arkitek jawab, buat begini, jadilah bilik. Lalu dengan satu bilik je kita tahu buat, bukan menunjukkan kita tahu nak buat rumah. Nak buat rumah, kena ada pasak bawah dia, kena ada ground floor, kena ada tangga, kena ada wiring, kena ada pipe, macam-macam pening ke, saya pun tak tahu. Tapi nak belajar tu kena belajar daripada basic, baru boleh jadi naik rumah. Betul tak? Agama pun tadi benda dunia tu, kita boleh fikir logik. Payah-payah sangat buat rumah ada pasak, buat rumah kotak sudah boleh lah. Tapi tak tahan lama. Benda boleh fikir logik akal, hal dunia buat lah tu. Tersalah ke, tersilap ke, tak apa, boleh betul. Tapi kalau agama, dia tak boleh guna akal semata-mata. Dia kena belajar basic, start daripada bawah boleh. Sama ustaz, kita belajar solat dulu 3 rakaat maghrib, sekarang 3. Baik, nak cek, tengok niat macam mana, tengok bacaan macam mana, pergerakan dalam solat macam mana, semua kena cek balik. Sebab kita dah lama dah belajar tu, dah lama tinggal.
Jam cepat pula rasa. Ada lagi tadi nak dekatlah ni lah. Jadi tuan kesimpulannya ialah kita dalam memahami agama pada hari ini jangan menggunakan akal semata-mata yang melampaui daripada syariat. Boleh dalam Quran sebut afala yatafakkarun afala yaqilun, apakah kamu tidak berfikir, apakah kamu tidak menggunakan akal? Bukan kita nak guna akal berfikir, guna logik akal menilai agama ayat Quran, tidak. Allah suruh berfikir guna akal sebab untuk buat perintah Allah. Bila nak buat, bagaimana nak buat, apa keadaan, tak kira apa sekalipun tetap kena buat. Itu yang suruh guna akal, bukan pakai logik akal. Yang pada hari ini orang pakai logik akal. Ustaz tahu mana kan? Kalau kita jumpa doktor sakit, doktor bagi Panadol, demam Panadol, tak sihat doktor bagi antibiotik, tak sihat lagi bagi dos lebih, tambah dos sikit. Tak sihat juga, doktor pun cek lebih kurang, cek darah, pegang ke leher sikit, bila demam ada naik kelenjar. Doktor kata mungkin awak ni ada kena sakit kanser, kena cek lanjutan, jumpa pakar kanser. Pada masa tu pesakit tu kata, doktor siapa nak bagi tahu saya kanser? Saya demam. Tak, awak kena kanser. Tak, saya demam, doktor siapa? Kan? Yang belakang doktor tu dengan sijil, semua penghargaan, semua bagai, dia tanya doktor tu siapa. Dah doktor tu menjaga bab kesihatan. Kalau semua orang nak ambil ubat sendiri, doktor kan kerja dia mengesahkan penyakit, memberi ubat, sukatan dos. Nurse tak boleh bagi. Walaupun dia boleh, dia tahu, tapi untuk mengesahkan tu kena doktor juga. Dia tak boleh. Klinik kesihatan tu datang sendiri, ambil ubat sendiri, ambil banyak mana nak, makan suka hati. Habis jahanam, rosak orang. Itu baru hal dunia kesihatan. Ini hal agama. Orang yang belajar agama dia faham. Bukan kita nak rasa kita betul. Doktor pun boleh kita kata doktor seorang, doktor ingat doktor seorang betul. Tak, dia ikut je doktor kata apa. Pergilah jumpa doktor kanser. Doktor pun kata awak ni kena kanser. Rawatan sakit kanser ialah kemoterapi. Lalu dia kata tak boleh ke makan Panadol. Doktor pun tak bagi Panadol lah masa tu. Yang kena demam tadi bagi kemoterapi. Tu doktor tu ada masalah sikit. Jadi kita hari ni tuan-tuan dakwah pun dia kena berbeza. Tengok penyakit apa hari ni masyarakat. Kita kenali penyakit, kena kenal pesakit dulu, penyakit dulu, baru kita beli ubat. Kita tak boleh main sapu rata semua. Itu banyak lagi lah bab lain pula. Jadi kesimpulan yang terakhir, dari kesimpulan yang simpul terakhir, belajarlah tuan, fahami agama, rapatlah dengan alim ulama, yakin. Kena pilih-pilih jugalah. Memang sapu rata semua. Kita pilih orang, kita yakin dengan peribadi dia, ilmu dia, belajar, terima dia. Kalau kita sampai, yang kita simpan dalam memori kita seorang-seorang, lupa nanti. Kita belajar banyak, bulan puasa sebulan ceramah, sebulan ada kuliah, apa kita ingat? Sebab kita tak cantik, kita tak sebar. Kita cantik, kita sebar, kita akan ingat. Dan kita mudah nak menyampaikan. Bila orang tanya, boleh jawab. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahhina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fahhina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma fahhina fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Masih tak soalan bonus ya? Dari